Kalau dah dengar boleh tekan thumbs up, tekan button thumbs up ataupun tekan love kan. Kita kena give love. Untuk dicintai kita kena mencintai. Untuk disayangi, untuk menyayangi, untuk disayangi kita kena menyayangi. Untuk dihormati kita kena hormat. Untuk memberi semangat pada waktu pagi kita tunjukkan keceriaan. Baru ceria dah. Ni muka pasam je. Baik. Jadi insya-Allah kita menyambung kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, yang mana pada siri yang lalu kita bicarakan antara amalan-amalan ataupun penyakit-penyakit hati manusia. Antaranya adalah hasad, hasad dengki, takabur, ujub. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, tulul amal. Yang kata Nabi SAW, manusia ni dia tidak akan tua. Ada dua benda yang tak tua, yang lain semua tua. Kena senyum seumur betul. Beres Siti Maisarah. Gitu. Masya Allah. Ada dua benda yang tak akan tua pada anak Adam. Yang lain semua tua. Muka, kedut, tangan lemah, otot lemah, gigi patah, mata kabur. Tapi dua benda ni tak akan hilang daripada manusia. Dia tak akan tua, kata Nabi SAW. Yang pertama, hubbud dunya, cinta kepada harta. Hubbul mal, cinta pada harta. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Senyuman itu satu sedekah daripada Lin Mazlin daripada Johor Bahru. Terima kasih. Jadi senyuman pagi itu merupakan sedekah. Waalaikumsalam pada Zalila Mat Yusof. Masya Allah. Kalau boleh bagi salam saya daripada mana? Assalamualaikum Ustaz. Daripada Johor Ustaz. Hadir pada pagi ini. Maksudnya semangat sikit kita nak tahu daripada mana. Hujan ke, ribut taufan ke, tenang ke. Baik, kita menyambung pembicaraan kita di mana antara penyakit-penyakit hati pembawakan daripada sifat tulul amal adalah bahaya yang dimaksudkan adalah menyebabkan seseorang itu tidak mampu melakukan ataupun dia terlupa untuk mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Begitu. Menimbulkan kerosakan apabila seseorang itu panjang angan-angan, maka dia mengurangkan amalannya untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rasa ialah panjang angan-angan, orang panjang angan-angan ni dia lupa yang dia nak mati esok. Kan kalau dah panjang, kalau boleh aku nak hidup 1000 tahun. Kan hidup 1000 tahun, tapi kalau tak sembahyang apa gunanya? Kata kumpulan apa tu? Kata Orkes Suraya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi orang yang panjang angan-angan ni dia ada kebarangkalian untuk tidak solat tu ada. Jadi dia tak solat pasal dia rasa dia panjang angan-angan dia boleh hidup 1000 tahun. Allahu Akbar, ya. Disebabkan itulah kesan daripada orang yang panjang angan-angan ini menyebabkan dia malas untuk melakukan ibadah, malas nak berzakat, malas nak puasa, malas. Angkatan dengannya sifat itu jadi malas. Kemudian kata pengarang kitab, sifat hasad ialah menghendaki hilangnya nikmat Allah Ta'ala kepada Islam yang lain. Dipanggil hasad. Hasad juga salah satu penyakit hati. Akan tetapi jika dirinya inginkan nikmat seperti orang lain, maka ia dinamakan ghibtah. Penyakit hati yang kedua, yang seterusnya selain daripada tulul amal, panjang angan-angan adalah ghibtah, iaitu dia nak orang lain hilang nikmat itu dan kalau boleh dia yang dapat. Ini dipanggil ghibtah. Tulis ghibtah. Ghibtah ni G-H-I-B-T-A-H, ghibtah. Rasulullah SAW bersabda, la hasad illa fitnatain. Tidak boleh berdengki kecuali
kecuali pada dua perkara. Artinya tiada ghibtah. Ghibtah yang dimaksudkan ialah hasad, dengki, kerana antara keduanya mempunyai erti yang hampir sama. Adapun niat membatalkan sesuatu pekerjaan yang tidak mengandungi maslahah disebut ghirah. Dia ada satu lagi, ghirah. Demikian adalah perbezaan hasad, ghibtah dan ghirah. Ada beza. Hasad satu, ghibtah satu, ghirah satu. Kalau hasad kata pengarang kitab, kita nak orang lain hilang nikmat tu. Kita nampak dia ada kereta besar tak? Biar hilang kereta tu. Itu dipanggil hasad dengki. Kalau ghibtah, dia pula nak biar hilang kat orang. Aku nak kereta tu. Itu ghibtah. Kalau ghirah, mana tadi? Kalau ghirah, niat yang membatalkan sesuatu pekerjaan yang tidak mengandungi maslahah. Kalau ghirah ni, niat yang membatalkan pekerjaan yang tidak mengandungi maslahah. Kita buat sesuatu, kita batalkan niat untuk buat sesuatu itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beza di antara hasad, ghibtah dan ghirah. Hasad berarti menginginkan agar nikmat pada orang hilang. Ghibtah inginkan nikmat seperti orang lain. Ghirah membatalkan niat, menghendaki hilangnya nikmat yang tidak mengandungi maslahah. Bukan niat nikmat, menghendaki hilangnya nikmat yang tidak mengandungi manfaat. Itu di antara hasad, ghibtah dan ghirah. Ketiga-tiga ni adalah hati. Lawan kepada perkataan hasad adalah nasihah, yang bererti mengharapkan nikmat yang ada pada kaum muslimin secara kekal. Lawan kepada hasad, nasihah, kata pengarang kitab, iaitu kita mengharapkan kekalnya nikmat pada mereka. Biarlah dia dapat nikmat tu, tak apa. Biar dia dapat nikmat. Kita biarkan nikmat tu pada dia. Kita hilangkan perasaan suka nikmat hilang daripada kawan kita. Kadang-kadang manusia ni dialah sifat dia tu ada, dia seorang je ada nikmat tu, aku pun nak juga. Dah biarkan hilang, biar ada musibah, biar ada langgar kita, biar kita dia hilang. Perasaan ini kena buang. Perasaan ini kena buang. Perasaan itu kata pengarang kitab dipanggil nasihah. Baik, bagaimana caranya kita dapat tahu sama ada sesuatu nikmat itu mengandungi maslahah ataupun mudarat yang akan membawa kepada nasihat ataupun hasad? Ada kalanya ketika kita hendak memerlukan sesuatu pekerjaan, kita sudah mempunyai dugaan yang kuat akan nilai pekerjaan itu. Tetapi janganlah kita terburu-buru dalam merasa meragui nilai sesuatu pekerjaan itu, sama ada mengandungi maslahah ataupun mudarat, dengan meninggalkannya terus atau mengambilnya terus. Ini bertujuan agar kita tidak terjebak ke dalam hasad dan agar kita dapat mengambil bahagian daripada manfaat nasihat. Kata pengarang kitab, dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan, jangan kita berkira-kira dalam melakukan kebaikan, tambah kebaikan pada pekerjaan itu. Maka kita buat kerja itu sehabis baik, walaupun mungkin manfaatnya kecil je. Kita pergi, kecilnya maslahahnya, jadi saya tak nak buat lah. Tak, kita buat je. Kadang-kadang kita potong lalang lah. Kita potong lalang di kawasan Padang. Kita rasa kecil je sumbangan saya ni, saya potong lalang di Padang yang sedang tumbuh lalang yang meninggi. Jangan pandang kecil je manfaat tu. Buat itu dipanggil sesuatu yang baik. Buat je, itu panggil nasihat. Baik, subhanallah, dalam hidup kita ni tuan-tuan perempuan sekalian, perkara yang paling penting nak dijaga adalah hati, kerana hatilah yang boleh mengawal seluruh anggota 8 anggota badan yang menyebabkan kita menjadi insan yang terbaik. Maka lawan kepada sifat al-ajilah itu adalah, hari itu kita bicarakan bersifat al-ajilah, kelam kabut ataupun bersegera, tidak tenang. Maka lawan sifat kelam kabut, al-ajilatu minasyaitan, adalah ta'anni. Ta'anni berarti memulakan pekerjaan dengan berhati-hati. Berhati-hati, ta'anni, berhati-hati. Jadi dalam hidup kita ni mesti ada sifat ta'anni, berhati-hati, bertenang dan berhati-hati. Banyak pagi ni ada sifat ta'anni, ada sifat tawakuf,
ada sikap tawaduk. Ni tawaduk ni lawan takabur. Lawan takabur, iaitu kita bicarakan sifat kibir ataupun takabur, lawannya adalah sifat tawaduk. Lawan sifat al-ajilah adalah ta'anni. Lawan sifat hasad adalah nasihah. Begitu. Lawan sifat tulul amal, panjang angan-angan, adalah zikrul maut, banyakkan ingat mati. Panjang pagi ni, kira pening bahasa Arab belaka pagi ni. Hati hendak. Ya betul. Siti Masyarah kata betul. Yang penting hati, betul Lin Mazlin. Yang penting hati. Hati ni tempat bermujahadah untuk jaga segala-galanya. Kita nak masuk Ramadan ni, kita kena maafkan orang tu, semuanya amalan hati lah. Amalan hati. Kalau hati kita tak boleh maafkan, amalan kita akhirnya tadi tidak mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, perut dan penjagaan perut. Pagi ni kita pula sambung bab perut dan penjagaan perut. Apa nak jaga perut ni? Perut ni mesti ada flat tummy ke? Mesti buat planking 1.5 minit setiap hari ke? Mesti nak kena ada perut yang boleh buat sit up sampai 20 kali. Itu fizikal perut je. Bukan dalam tajuk kali ni, bukan berarti kita nak kena planking, kita nak sit up, kita hanya kena makan oat untuk perut tu petak-petak, kena ambil protein shake saja. Tapi memang itu pun juga tuntutan kita. Kita nak kena jaga makan dan minum kita daripada sumber yang halal, agar perut yang kita ada ini boleh menghasilkan tenaga yang memberikan kekuatan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita makan di mulut, yang masuk ke dalam perut, kalau sumbernya halal, insya-Allah dia memberi kekuatan pada badan. Tapi kalau sumbernya haram, maka dia akan menyebabkan setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih layak. Kullu lahmin nabata minal haram min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh sumber yang haram, maka nerakalah tempat untuk diletakkan daging tersebut. Maka orang yang boleh jaga perut ni daripada sumber yang halal ni, insya-Allah dia orang yang kuat. Nabi SAW perutnya memang tegak ya. Nabi SAW kalau mandi air terus turun, tak ada sangkut-sangkut di perut. Allahu Akbar. Nabi SAW seorang yang sangat berketerampilan. Nabi ada bicep, dadanya bidang, perutnya lepeh. Kalau sahabat tengok, macam seorang jejaka idaman yang diidolakan oleh semua orang di Mekah. Handsome, tampan. Itu fizikal yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi memiliki fizikal yang begitu yang tegap itu juga, kalau dipasangkan niat untuk memiliki tubuh yang tegap mirip Rasulullah SAW ataupun kecergasan yang ada pada Nabi SAW, maka itu juga mendapat pahala. Nabi SAW suka bersukan. Nabi suka bergusti, Nabi suka lumba lari, Nabi suka memanah, berkuda dan berenang. Itu antara sukan yang Nabi suruh kita buat, bersukan, memanah. Alimu auladakum bisibah warimayah warukubul khair. Ajarlah anak kamu berenang, menunggang kuda dan memanah. Dan Nabi SAW sendiri ada 2 lagi sukan yang Nabi buat, iaitu bergusti dan berlumba lari. Nabi SAW tak boleh sembang, tuan-tuan. Hebat orangnya. Kalau kita tengok physical appearance kita, kalau tengok kepada Nabi SAW di saat pakai jubah hitam tegap ketat di tangan itu, maka boleh sama-sama kita workout untuk pastikan physical appearance kita, physical appearance yang terbaik yang kita boleh jadi. Gitu. Bukan pergi operation buang lemak, sedut lemak tu, kita sendiri workout lah. Kita nak kena ada badan yang ada sikit kekuatan. Ya. Al-mu'min qawi ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Muslim yang kuat itu, mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Baik, bagi orang yang menghendak melakukan ibadah, kata pengarang kitab. Terima kasih pada Masli Amira, masya-Allah. Semua yang hadir didoakan kebaikan. Hasmiah Mokhtar, terima kasih. Bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah, kata pengarang kitab, wajib ke atas dirinya menjaga perut dengan baik.
kerana perut merupakan salah satu bahagian tubuh yang paling sukar untuk diperbaiki serta paling besar mudarat dan pengaruhnya. Siapa nak kuat ibadah, perut kena jaga. Bukan diet diet tu tak apalah, boleh itu tambahan juga sebahagian daripada jagaan perut. Tapi perut perlu dijaga untuk mendapat kebaikan ibadah, kesempurnaan ibadah yang terbaik. Perut diibaratkan mata air dan merupakan sumber tenaga bagi seluruh tubuh. Maka wajib bagi kita sejak dari awal-awal untuk memelihara perut dari makanan yang diharamkan, selain daripada menjaganya agar tidak berlebih-lebihan. Jadi nak jaga perut ni, kata pengarang kitab, yang pertama mesti sumber yang halal. Kulu minat tayyibati ma ahallallah, makanlah daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, halalan tayyiban. Halal satu, yang kedua tayyib dua. Halal, tayyib. Kemudian ada satu lagi elemen, iaitu elemen dimuliakan ataupun tidak berlebih-lebihan. Kata pengarang kitab, makanan kita ni mesti ada halal dan baik. Mesti ada halal dan baik. Kalau halal saja tapi tak baik, tak boleh juga. Kalau baik saja tapi tak halal, tak boleh juga. Halal dan baik, halal dan baik. Dan subhanallah, halal itu mandatori. Baik perkara yang sangat perlu untuk badan. Tak semua makanan halal baik dan tak semua makanan baik itu halal. Contohnya, kalau kita memang dah ada gout, kita tak boleh makan kekacang. Kita tak boleh makan seafood. Dia belasah seafood selamba rock dia je. Selamba rock, lama dah tak sebut perkataan selamba rock. Dia makan sendiri, makan begitu je. Kemudian kakinya pun bengkak kerana gout. Jadi kalau dah tahu gout, tak boleh makan makanan yang tinggi asid. Asid apa tak boleh tinggi? Asid folik Asid apa pun saya tak tahulah. Kan? Dia makan seafood, dah bengkak. Bila dah bengkak, semayangnya atas kerusi. Jadi walaupun halal seafood itu, tapi kakinya sudah bengkak. Bengkak satu, bengkak dua. Bengkak, yalah bengkak lah, orang sebelah dah kata jangan makan, makan juga. Mana boleh tak makan ustaz? Orang bawa sate depan saya, kuah kacang tu dihirup-hirup depan saya. Saya bukan boleh. Asid urit, asid folik pula. Asid folik tu untuk orang yang mengandung. Asid urit. Asid urit, ya betul ya. Jadi mana boleh ustaz, dia dah tahu saya suka makan sate kuah kacang, dia makan kuah kacang depan saya, dihirup-hirupnya kuah kacang tu. Saya ni memang jiwa tak boleh tahan, dia makannya. Sudah bengkak kaki. Jadi walaupun halal tapi tak baik. Tapi ada makanan yang baik tapi tak halal. Contohnya, ada saya dapat info, dia mengatakan ada orang mengamalkan 1 sudu red wine pagi-pagi. Dia minum arak pagi-pagi. Dia kata salah satu kaedah penjagaan jantung adalah minum arak satu sudu setiap pagi untuk kuatkan jantung. Saya kata, Tuan Haji, Nabi SAW minum cuka buah, bukan arak je tu. Dia dah minum tonggong arak pula. Khal itu cuka, bukan arak. Dia pun pelik. Bukan arak ya? Bukan Haji oi. Dia memang nak cipta arak tu, memang dia akan lalui fasa cuka. Tapi Haji minum arak ni, bukan masalahnya bersihkan dengan hati-hati tu rosak katanya. Asid folik untuk pregnant. Bagus itu masyarakat tahu je asid folik untuk orang pregnant. Asid urit, ya betul. Saya ni mana lah nak tahu, saya ni tak pregnant. Kalau pregnant mungkin saya tahu lah asid folik, asid urit. Orang kena gout ni dia kena ada tinggi asid urit, dia tak boleh makan. Gitu. Jadi tak semua makanan yang halal itu baik, tak semua makanan baik itu halal. Jadi kita kena cari makanan halal lagi baik. Yang satu lagi, ada lagi elemen pemakanan yang perlu dijaga untuk menghasilkan hati yang fizikal yang taat pada Allah, iaitu elemen zikir pada makanan. Yang mana kita selalunya zaman-zaman ibu-ibu dulu, dia akan masak guna apple cider vinegar ustaz. Betul Hakimi Muhammad, betul. Kita guna apple cider. Kita tuang 1 sudu, kocak-kocak dalam air,
minum. Itu sunnah Nabi SAW. Dia ada cuka kurma, dia ada cuka apple. Boleh. InsyaAllah dia memberi kelancaran pada sistem penghadaman kita. Baik, di mana tadi? Makanan. Dia mesti makanan yang dimuliakan. Maksudnya kaedah penyediaan makanan itu dimuliakan. Sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni sambil masak ni, sambil pusing tu kacau tak nak nasi, astaghfirullah rabbal baraya. Ni kacau. Kena ada elemen makanan yang dimuliakan. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh makan cuka Ustaz, masam perut. Jangan makan cuka tu satu sudu suap. Bubuh dalam air. Bubuh dalam air sejuk. InsyaAllah dia menenangkan perut. Kalau yang tak biasa memang dia sakit sikit lah. Tak biasa tak. Tapi sangat bagus untuk usus. Dia kata, sebahagian ahli sains mengatakan, minum cuka ni dia bagus untuk usus. Usus kita ni dia ada rambut. Nampak tangan ni, dia ada rambut yang menyedut nutrien. Dia akan sedut nutrien tu. Jadi bila kita makan berlemak, jadi lemak tu dia menutup nutrien tu, dia jadi rapat. Lemak tu dia ikat perut, dia ikat tu, dia punya rambut tu. Jadi makanan yang bermanfaat masuk, dia tak boleh nak disedut pasal banyak lemak, mendapan lemak tu tinggi sangat. Jadi adanya cuka ni dia akan bakar ni, dia akan lunturkan lemak-lemak di tepi yang mengelilingi usus tu, tempat sedut nutrisi. Saya ni kadang-kadang boleh jadi doktor sendiri juga kadang-kadang. Tak, ini kita belajar tengok dekat Google, tengok YouTube, rasa penasihat cara pemakanan tu. Kenapa Nabi SAW suka makan khal, makan cuka di waktu untuk memberikan ketenangan kepada perut, boleh hadam, boleh keluar apa yang tersimpan selama ni. Dia panggil detoxification katanya begitu. Time masak baca ya Latif supaya makan tu biar lembut hati. Betul Siti Maisarah. Nanti kalau dah masak tu jangan lupa hantar ke Kuala Lumpur ya. Nak juga merasa masakan Siti Maisarah tu. Kalau boleh adalah, kalau ada sampailah, saya tunggu insya-Allah. Ya. Jadi malam kita masak tu nak melembutkan hati anak kita tu. Kita masak tu kita ada elemen mendoakan anak kita. Ya Allah, lembutkan hati anakku yang kadang-kadang keras. Asyik makan double decker. Makan ni cekedis tu, twisties double decker. Dia makan tu. Dan menyebabkan jiwanya kadang-kadang tidak tenteram. Makan Mami Monster. Makan double decker, makan Mami Monster. Jadi hati mereka keras. Jadi monster jadinya. Dan Mami Monster jadi monster lah. Makan double decker kan keras tu, bas 2 tingkat tu. Ya Allah Akbar. Kenapa mereka makan double decker? Baik. Kesimpulan kata pengarang kitab, wajib ke atas kita memelihara perut daripada makanan yang haram dan syubhat kerana beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Orang yang makan harta yang zalim, makan sumber yang haram, maka nerakalah lebih layak dalam perut mereka. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, api nerakalah lebih layak. Yang kedua, sebab apa kena jaga makan ni? Kerana orang yang makan makanan haram dan syubhah tidak akan diberi taufik dalam ibadah. Kerana orang seperti itu tidak berkhidmat kepada Allah. Tengah solat tak khusyuk, tengah sembahyang jiwa memberontak. Kerana yang dimakan itu makanan yang haram-haram belaka. Terima kasih Kak Syah hadir daripada Banting, Masya Allah. Ya.
Terima kasih pada Kak Azhar pun hadir. Masya Allah, Masya Allah. Ya, betul. Kalau kita makan, dia memberi kesan kepada badan. Sebab itu antara makanan yang afdal kita makan banyak apabila makanan itu dihadiahkan oleh orang. Kalau orang tu bagi hadiah, contohnya Siti Maisarah hantar bubur lambuk ke Kuala Lumpur, saya pun makan. Itu makanan yang harus dimakan banyak. Contohnya Cik Siti Atikah daripada Melbourne hantar Grab Food nasi Arab ke rumah saya. Saya makan, itu makanan yang harus makan banyak. Sebab apa yang orang hadiahkan bagi kita akadnya halal, diterima terus. Itu akad yang halal. Contohnya Kak Azhar bagi tempoyak. Itu harus dimakan, itu harus dimakan. Ya, kalau orang belanja itu makanan yang paling harus untuk dimakan. Orang jamu makan. Tiba-tiba ada orang jemput kedui kahwin, jemput ustaz makan. Itu akad yang paling jelas harus dimakan. Kalau kita kerja, kadang-kadang kita kerja tak betul. Lepas tu kita dapat gaji. Gaji tu kadang-kadang gaji yang tak solid bersih, sebab kadang-kadang kita kerja malas. Dapat gaji full. Jadi ada syubhah sikit. Ataupun kalau kita makan harta anak yatim, kita bekerja untuk anak yatim pula, kita makan sikit harta dia. Jadi benda tu tak clear. Tapi yang clearnya adalah orang bagi hadiah. Orang bagi sesuatu yang kita terima untuk makan. Maka itu harus dimakan. Itu clean, itu bersih, makanan yang bersih. Terima kasih. Kadang-kadang ada orang ada secret, ada orang bagi, tiba-tiba ada nasi ayam, tiba-tiba ada nasi kerabu. Saya pun tanya, tiba-tiba dia hantar mesej, ustaz, ini untuk ustaz dan keluarga, jemput makan ya. Memang saya belasah sungguh makan. Tapi kena hati-hati. Mak saya pesan, kamu hati-hati kalau ada orang bagi makanan, takut dia jampi serapah hanya kamu, nanti malam-malam kamu nampak dia datang. Kamu tu dah Sabran Jamil, hati-hati. Abang Jamil ni kan Piramli. Hati-hati, nanti kan kamu terkenang-kenang ke dia. Hati-hati kalau makan tu. Baik mak, mak saya suka pesan begitu. Saya cakap, mak lah ni bagi nama saya Sabran Jamil. Panggil Sabran je, jangan panggil Abang Jamil. Ya betul, mak panggil kamu Sabran, bukan Abang Jamil. Supaya hati-hati, makan tu hati-hati. Kalau kita nak tahu, kalau orang hidang makanan tu, kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kemudian kita pusingkan pinggan tu sikit ke arah kanan. Ataupun cawan tu, lepas kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, pusing ke kanan sikit. Kalau dia ada sihir, dia akan retak dan pecah. Itu antara amalan-amalan yang telah diperturunkan oleh almarhum Tuan Guru Ismail Kamus kat saya. Kita baca, kita gerakkan ke kanan sikit. Peganglah dengan tangan. Yang penting kita ada amalan tu. Amalan yang selalu kita lazimi. Kita pegang, kita pegang ke kanan. Kalau dia ada sihir, dia akan retak. Kalau dia ada sihir, dia akan pecah. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Tapi nak kena amalkan selalu, baca ayat kursi, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ya begitu. Baik, Abang Jamil itu. Saya sabran. Baik, yang ketiga. Orang yang suka makan makanan yang haram dan syubhat ini, dirinya akan terhalang daripada melakukan ibadah. Rasa malas dia nak buat ibadah. Buat ibadah tapi tak khusyuk satu hal. Ya. Tetapi kalau kita makan makanan yang haram, maka jiwa kita ni susah nak melakukan ibadah. Malas. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tarik selimut, sambung tidur. Jiwa malas nak buat ibadat. Dengar Quran, kita tengok Quran, dia baru je buka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngantuknya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahu. Dia baru mula dah habis dah pasal mengantuk. Inilah dipanggil kesan daripada makanan yang mungkin menyebabkan hati penat untuk melakukan ibadah. Tapi kalau dah mengantuk macam tu, memang kena tidur. Saya kalau orang mengaji depan saya, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Hajah Sadaqallahul Azim, pergi tidur.
Saya akan suruh tidur terus pasal memang tak boleh mengaji pasal dah menguap. Macam mana nak mengaji kalau dah menguap? Ajar tidur dulu lepas tu datang balik. Dia kata, ustaz janganlah ustaz, saya tahan boleh? Tahan tak apa. Mengaji. Ya sehingga menguap lagi, tak apalah ajar kita sambung petang sekarang. Ada orang yang kuat menguap, ustaz saya ni memang kalau mengaji je mengantuk. Tapi kalau tengok handphone tak mengantuk pula ya. Tengok TikTok, tengok Instagram, oi tak mengantuk. Kalau tengok TikTok tu lagilah tengok orang menari-nari tu, tak mengantuk ustaz. Macam-macam tarian ada di TikTok. Hajah tengok yang mana tu Hajah. Oh, jangan dia tengok benda-benda yang merapu. Tengok benda merapu memang mata segar. Tengoklah bacaan Quran. Kalau TikTok pun bacaan Quran ustaz, memang sambung tidur dia cakap. Aduhai, memang betul syaitan ni dia betul-betul tunggu dekat junction nak buat baik tu, dia bypass, ngantuklah engkau, terus terasa tidur. Jadi tuntutan kita menjaga perut adalah 3. Makanan halal, baik dan dimuliakan. Dan apa kesan orang yang tak jaga makan? 3 juga. Yang pertama, masuk neraka. Yang kedua, tidak mendapat taufik di dalam ibadahnya, tidak mendapat keseronokan dalam ibadah. Yang ketiga, rasa terhalang nak buat ibadah, malas dia buat ibadah. Maka marilah sama-sama tuan-tuan perempuan, di bulan Syaban yang penuh dengan kebaikan ini, kita sama-sama perkemaskan amalan kita. Mudah-mudahan kita dapat masuk Ramadan yang berbaki lebih kurang 2 minggu sahaja lagi. Ya Allah, 2 minggu je lagi nak masuk Ramadan. Jangan kelang kabut ya. Bulan Ramadan bulan untuk kita bertema. Ada banyak temanya. Kita ni umpama bertamu di bulan Ramadan. Bila kita bertamu di bulan Ramadan, bila jadi tetamu, datang ikut tema. Ya, kita ni tamu Ramadan, tetamu Ramadan. Jadi datang majlis orang ikut tema. Kita pergi majlis orang kahwin, ada tema orang kahwin. Kita pergi doa selamat, ada tema doa selamat. Kita pergi mesyuarat meeting di pejabat, ada tema pakaian dia. Kalau dah pakai kain plekat, pakai selipar Jepun pergi meeting, orang pun menyampah, ni apa ni, nak meeting ke nak pergi ke kebun. Kalau kita pergi majlis orang kahwin, pakai baju orang kahwin, jangan pakai baju orang nak mati. Ini hitam semacam ni nak mati ke nak pergi orang kahwin. Jadi subhanallah, kita nak bertamu di bulan Ramadan kena ada temanya. Apa tema-temanya? Kita sambung Rabu minggu hadapan. Sebagai mukadimah minggu depan, kita sambung tema Ramadan insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya mewakili AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di atas pertemuan ini. Sekali lagi, surau mengalu-alukan Ihya Ramadan. Sumbangan Ihya Ramadan boleh disalurkan ke Bank Islam 0501 2010053038. Terima kasih kepada semua yang hadir. Asma Zuraida, Lin Mazlin, Hakak Harun Niza, kepada Masli Amira, kepada Makcik Siti Atikah Tukimin, yang semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan Allahumma amin. Mar WKN Hakimi Muhammad dan semua yang hadir didoakan kebaikan. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Kak Syah dan semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.